Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batal Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam mana caranya untuk kita kenal pasti diet yang kita sedang amalkan sekarang ni adalah diet yang boleh bantu kita kurus ke tak. Siapa kat sini tak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Tapi sebelum tu saya nak tanya sikit, suara saya jelas ke? Jelas. Boleh tak komen sikit suara saya jelas ke, dengaran ke, tak jelas ke? Komen sikit. Saya nak pastikan yang ada dekat sini dapat dengar suara saya supaya kita semua dapat tangkap segala apa. Hai, Assalamualaikum. Yang baru join Tuan Eddie Cameron. Hai Puan Haliza Abdullah, apa khabar? Yang baru join Facebook live kita. Saya doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Jatuh pula handphone aku. Okay, sorry. Okay, saya first time kot. Saya rasa saya guna live untuk saya pakai iPad. But anyway, saya nak share sikit. Ada 3 cara macam mana caranya untuk kita kenal pasti diet yang kita sedang amalkan sekarang ni adalah diet yang betul ataupun diet yang susah, diet yang salah. Boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh tak juga share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Lebih banyak tempat lagi bagus, kita nak memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang. So hari ni adalah hari di mana hari terakhir kita punya lockdown. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi 14 hari. So bertabahlah kita semua ya. So, boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk kita sampaikan live kita pada pagi ini. Hai Puan wajah kita, Puan Aminah Wahab, apa khabar yang baru join Facebook live kita. Saya nak share sikit macam mana ramai di kalangan student kita berjaya turunkan berat badan. Sebagai contohnya seperti macam Puan siapa tu? Puan siapa dekat sini? Contohnya macam Cik Ta. Macam mana Cik Ta dia berjaya turunkan berat badan daripada saiz dia macam ni kepada saiz dia macam ni. Macam mana caranya mereka-mereka ni, contoh lagi macam seperti Puan Akila, daripada macam ni kepada macam ni. So kita nampak macam mana progres berat badan dia berubah yang lebih positif. Siapa tu? Hai penjejak badai, apa khabar? Nama macam nama komik. Okay, nama komik. Alright, so siapa tadi? So maksud saya begini macam mana kita boleh dapat faham progres berat badan kita berlaku dengan baik, itu satu. Tapi tajuk kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan macam mana cara kita nak tahu diet yang kita sedang amalkan sekarang adalah diet yang membantu kita kurus ke tak. Nombor 1 adalah, adakah kita rasa badan kita sangat lemah, sangat tak bermaya, rasa macam nak melepet, rasa macam nak meninggal. Kalau katakan kita sedang mengamalkan diet macam tu dan kita mengenal pasti badan kita react sebegitu, bermaksud kita mungkin tak cukup makan yang secukupnya. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Waalaikumsalam Puan Lina Mua, apa khabar? Puan Lin Mua, apa khabar? So itu adalah yang pertama. So kalau katakan macam mana tau, maksud badan kita, kadang apa yang kita makan, badan kita akan bagi kita jawapan keserasian diet tersebut secara instan macam tu. So bila kita amalkan diet yang salah, so badan kita akan react antara cara reaction yang betul. Cara reaction kita akan perasan badan kita akan rasa sangat lemah, sangat tak bermaya, rasa nak tidur. Mungkin kita akan rasa tak mampu nak buat apa-apa. Mungkin kita rasa macam malas nak buat apa-apa. So itu adalah yang pertama. Kalau katakan kita kita sedang amalkan cara diet yang macam tu, insya-Allah kita kena tambahkan sikit makan. Nak tambah makan apa? Dia bergantung kepada banyak aspek. So that's why kita create meal plan berdasarkan makanan kegemaran kita, supaya bila kita amalkan cara macam tu, berat badan kita akan mudah turun. Itu yang pertama. Waalaikumsalam Kak Yong, apa khabar? Puan Haliza Abdullah kata faham, Alhamdulillah. So siapa kat sini yang rasa apa yang kita nak sampaikan pada pagi ini akan memberi manfaat kepada ramai orang? Boleh tak komen memberi manfaat kepada ramai orang? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya apa yang kita nak sampaikan pada pagi ini akan memberi banyak impact positif kepada ramai orang. Saya baca komen jap. Waalaikumsalam Puan Syah Rizwan, selamat pagi coach, semoga diberikan kesembuhan dan syifa. Insya-Allah Puan Syah Rizwan.
macam tahu-tahu je semalam saya demam, besok sembuh. So itulah yang pertama. Kita yang pertama, macam mana kalau katakan badan kita lemah, badan kita tak bermaya, badan kita rasa nak melepet, badan kita rasa malas dan rasa nak meninggal, bermaksud kita kena ubah cara diet tersebut. Sepatutnya cara diet yang kita amalkan, kita akan rasa badan kita sangat gila bertenaga. Saya nak bagi contoh sikit. Saya nak bagi contoh sikit kat mana? Nak bagi contoh sikit pada salah seorang daripada bekas student kita yang bila dia follow cara kita, alhamdulillah dia punya berat badan turun dan dia rasa badan dia sangat gila bertenaga. So saya nak bagi contoh sikit seperti siapa? Contohnya seperti Puan Diana. Okay, Puan Diana, nampak tak gambar dia sebelum ni? Gambar badan dia sebelum ni nampak macam cabi-cabi sikit, besar-besar, lebar-lebar sikit. Tapi lepas dah follow cara kita, berat dia tak turun banyak sebenarnya sebabkan dia ada sedikit masalah kesihatan. Tapi lepas dah follow cara kita, alhamdulillah, nampak tak bentuk badan dia dah jelas kelihatan. Dia dah berani memakai pakaian yang boleh nampak macam tu. Siapa sini faham? Maksud dia begini, bukan saya nak kata bila kita dah boleh turunkan berat badan, kita kena tayang badan. Tak. Maksud saya, bila dia dah berkeyakinan, itulah maksudnya macam mana badan kita boleh react juga. Dan bila kita faham cara diet yang kita amalkan tu salah, kita akan rasa tak bermaya. Nombor satu yang kita keperasan adalah kita tak dapat nak teruskan cara diet macam tu secara long term. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham poin saya yang pertama tadi. Kalau katakan kita punya amalan diet, amalan yang membuatkan kita akan rasa macam sangat gila lemah, sangat gila tak bermaya, sangat gila rasa macam macam tak sihat macam tu, kita kena ubah corak pemakanan kita dan ubah meal plan. Macam mana gambar-gambar ni tadi dapat turunkan berat badan adalah disebabkan mereka ikut meal plan dengan kaedah yang kita gunakan. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit berat badan mereka mula turun dan nampak kesan. So itulah yang pertama. So siapa sini faham, boleh tak komen faham, boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Share Facebook Live ni sekiranya you all rasa apa yang kita sampaikan ni akan memberi manfaat kepada ramai orang. Itulah yang pertama. Yang kedua, macam mana caranya untuk kita mengenal pasti diet yang kita amalkan ni adalah diet yang betul ke salah. Waalaikumsalam Puan Alisha Sofia, selamat pagi. Apa khabar Kak Zal? So, cara sebelum saya masuk cara yang kedua, antara feedback yang saya dapat kepada mereka yang pernah mengamalkan kita punya meal plan, nombor satu, mereka akan perasan badan mereka rasa lebih bertenaga. Nombor dua, mereka akan rasa badan mereka lebih cergas. Kenapa? Sebabkan meal plan yang kita buat untuk mereka memberikan menggunakan tenaga daripada lemak mereka juga untuk dapat teruskan dia orang punya aktiviti seharian. Macam mana student kita, macam tadi tu Puan Diana, dia berjaya turunkan berat badan. Walaupun tak banyak, tapi kita nampak bentuk badan dia semakin ada shape. Kenapa? Macam mana? Disebabkan apa? Disebabkan kita sedang menggunakan lemak dia sebagai sumber tenaga. Sebab kita semua tahu lemak merupakan tenaga simpanan yang kita gunakan, yang kita simpan sebabkan kita makan lebih. So itu adalah poin saya yang seterusnya. Waalaikumsalam, sihat alhamdulillah. So itu adalah poin saya yang kedua. Pertama. Yang kedua, siapa sini dah ready, boleh tak komen dah ready? Terima kasih kepada Puan Alisha Sofia yang dah share Facebook Live ni. Siapa yang dah ready nak mengetahui poin nombor 2, boleh tak komen dah ready untuk mengetahui poin nombor 2. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni? Boleh tak komen dah ready untuk mengetahui poin kedua? Macam manakah sebenarnya kita nak mengenal pasti diet yang kita amalkan ni adalah diet yang betul ataupun diet yang salah? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak? Terima kasih kepada Puan Alisha Sofia yang dah komen dah ready dan share. Terima kasih juga. So yang kedua, yang kedua, macam mana kita nak kenal pasti diet yang kita amalkan ni betul ke salah adalah kita kena faham bila kita berdiet, kita kena faham yang berdiet ni kita boleh makan apa saja. Kita boleh makan makanan yang kita suka. So kalau katakan kita masih lagi sedang memaksa diri kita, katakan kita masih lagi memaksa diri kita untuk memakan makanan yang kita tak suka. Contohnya macam saya tak suka sangat makan makanan macam makanan yang berbakar, makanan yang steam. Saya kurang sikit. Saya boleh makan, tapi saya tak suka makan makanan tersebut dengan kerap. Saya suka lagi
Saya rasa lebih senang untuk saya makan makanan yang boleh bagi saya rasa macam rasa boleh makan makanan favourite saya. Antara makanan favourite saya contohnya macam rendang. Saya semalam makan rendang ayam, best gila. Kemarin saya makan kari kot, saya tak ingat, pun makanan favourite saya juga. Pendek kata, kalau katakan kita memakan makanan yang kita tak suka makan, nescaya kita akan lagi susah untuk turunkan berat badan. Sebab kita tak dapat nak stay konsisten terhadap diet yang kita amalkan. Dah lah yang pertama, kita makan makanan yang kita tak suka kita buatkan. Bila kita makan diet macam tu, kita rasa macam sangat lemah, sangat tak bermaya, rasa nak meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pula bila kita amalkan diet yang kita sedang ikut sekarang, contohnya kita makan makanan kita tak suka makan, tak keseksa badan kita nak turunkan berat badan, dan kita rasa lagi susah nak turunkan berat badan sebabkan kita apa? Sebabkan kita stres. Waalaikumsalam Puan Fatimah. Waalaikumsalam Puan Jamnah. Apa khabar? So itu adalah poin saya yang kedua. Siapa sini faham? Dan Alhamdulillah, dalam Batak Fitness kita sediakan meal plan yang mengikut kepada makanan kegemaran kita masing-masing. Maksud saya, kita sebenarnya boleh je memakan makanan kegemaran kita. Dia bergantung kepada apa yang kita suka makan lah. Macam saya biasa bila saya nak buat meal plan, saya akan pastikan mereka yang follow meal plan saya, dia akan keluarkan makanan yang dia suka makan. Bila dia keluarkan makanan yang dia suka makan, insya-Allah dia akan perasan yang penurunan berat badan dia akan berlaku dengan lebih cepat, sebab dia rasa macam dia tak berdiet pun. Waalaikumsalam Makcik Ros. Apa khabar? So itu adalah poin saya yang kedua. So siapa sini faham poin-poin yang saya cuba sampaikan pada hari ini? Dan insya-Allah apa yang kita cuba sampaikan sekarang ni adalah sesuatu benda yang akan boleh memberi manfaat kepada ramai orang. So terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. Sebabkan bila you all dah share Facebook Live ni, bermaksud korang juga sedang memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang. Sebab ramai orang perlu tahu cara ni. Sebab bila mereka follow cara diet yang betul, bila mereka follow cara diet yang betul, bila mereka nampak kesan yang baik terhadap kesihatan mereka, dan mereka dapat memperbaiki diorang punya keadaan kesihatan satu, memperbaiki dalam keadaan diorang punya kualiti ibadah, kualiti kehidupan, insya-Allah mereka yang share Facebook Live ni pun akan dapat sedikit sekelumit dia punya impact yang positif. Waalaikumsalam kami. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih teruskan meal plan. Okey, bestnya Alhamdulillah. Puan Fatimah, Puan Fatimah boleh tak share sikit macam mana progress Puan Fatimah sekarang ni? Boleh tak share macam mana keadaan Puan Fatimah, berapa kilo mungkin dah turun dan sebagainya? Boleh tak share sikit, serba sedikit kat sini? Right, so itu satu. Nombor dua nombor dua. Dan saya nak share lagi, ada beberapa lagi point. Terima kasih Cik Ros yang dah share juga Facebook Live ni. Siapa kat sini yang dah ready untuk mengetahui point seterusnya, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin kita nak memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, cara yang ketiga, terima kasih yang kau dah komen ready Kak Yong. Nombor 3, macam mana kita nak tahu kita punya diet ni betul ke salah? Kita akan perasan kalau katakan diet kita salah, kita akan nampak kita punya bahagian perut akan tak turun-turun. Itu satunya. Okey, boleh faham tak? Contohnya kan, bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita dah follow diet, mungkin kita nampak penurunan berat badan, mungkin kita nampak berat badan kita turun. Tetapi yang susah nak nampak penyusutan adalah di bahagian perut. Kenapa? Sebab normally bila kita amalkan cara diet yang salah, kita akan rasa stres, kita akan rasa susah nak ikut, dan perasaan macam itulah yang menyebabkan berat badan kita di bahagian perut terutamanya susah nak turun. Dan itulah sebenarnya kita memang betul kena pastikan pemilihan diet yang betul ni kena mengikut kepada makanan kegemaran kita. Bukan macam kita makan plastik, macam kita makan polisterin, macam kita makan makanan kita tak suka makan, lalu mengakibatkan berat badan kita lagi susah nak turun dan menjadikan kita lagi susah lagi nak nampak kesan. That's why walaupun ada orang yang dah berjaya turunkan berat badan, yang dah nampak kesan progress kurus tu, especially yang amalkan produk kurus. Okay, nak tak saya share sikit? Saya share satu rahsia.
Satu share, satu rahsia yang saya rasa saya patut share dekat sini supaya kita faham dan kita boleh jelas dan kita tak terikut dengan cara diet yang salah. Boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh tak bagi saya love buat banyak sebab saya nak share something ni. Okay, ramai orang bila dia mengamalkan produk kurus, especially amalkan produk kurus seperti apa-apa brand lah katakanlah apa-apa brand, tak kisah, tak nak sebut apa. So bila dia amalkan produk kurus tu, dia nampak berat badan dia turun. Dia nampak berat badan dia turun, dia nampak dia punya penyusutan berat badan. Walaupun sebenarnya bila dia stop menggunakan produk kurus, normally berat badan mereka akan naik mendadak-dadak. Okay, contoh. Tapi katakan dia tak guna, dia masih lagi amalkan produk kurus. Dia berbelanja berapa banyak sebulan tu tak kisah. Tapi dia masih lagi berbelanja kepada produk kurus. Dia masih lagi berbelanja kepada cara kurus yang menelan belanja mahal. Okay, walaupun dia nampak berat badan dia turun, walaupun dia nampak wajah dia nampak lebih slim sikit, walaupun dia nampak macam nampak badan dia slim sikit, tetapi satu tempat yang dia tak boleh nak ubah adalah di bahagian perut. Kenapa? Sebab kebanyakan daripada produk kurus dia mengandungi diuretik, dia hanya mengeluarkan air di dalam badan. Dan bila dia mengeluarkan air di dalam badan, benda yang akan ikut sama adalah muscle. Muscle loss akan ketara berlaku. Dan muscle ni kita akan nampak tempat-tempat seperti macam di lengan, di dada, di belakang, di kaki, di punggung. Kita akan nampak kawasan tu menyusut sikit. Tetapi di bahagian perut, normally ada lebih banyak lemak daripada muscle. Muscle kalau katakan besar macam mana sekalipun, dekat perut dia tak nampak besar sangat. Dia nampak bentuk-bentuk je. Untuk bagi lebih jelas, muscle di bahagian perut, dia kena buang fat punya sel, fat cell dekat bahagian perut, barulah nampak dia punya six pack dia tu. Okay, untuk kes macam ni disebabkan dia buang lebih banyak muscle daripada dia buang lebih banyak fat cell. Okay, dia akan nampak perut dia macam maintain buncit sikit. Siapa sini faham? Saya pergi contoh okay, antara satu cara macam mana nak dapatkan six pack. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Perempuan pun mungkin suka six pack, lelaki pun of course lagi suka six pack sebab nampak seksi kan. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Hai, Assalamualaikum Puan Ida Osman. Hai Puan Fina Nur Hafiza, apa khabar? Alright, so situ contohnya macam ni. Untuk kita dapatkan six pack, kita bukannya buat abs crunch ke, kita bukannya buat senaman-senaman untuk nampak muscle tu timbul sangat. Sebenarnya kita tak perlu pun buat benda tu semua. Yang kita perlu buat adalah kita kena buat compound exercise, seperti macam buat squat, buat deadlift ke, buat bench press ke, buat apa macam-macam lah. Namanya compound exercise. Saya tak boleh nak tunjukkan kat sini sebab tak ada tempat yang sesuai untuk saya tunjukkan. Tetapi saya faham you all boleh google nanti. Okay, you all boleh google nanti dalam kita punya, you all boleh google nantilah pendek kata. So maksud saya begini, bila kita dah membina muscle di bahagian perut, muscle tu takkan nampak sebabkan lemak yang sangat banyak yang menghalang perut tu, yang menghalang six pack kat perut tu. So bila kita nak menampakkan jelas six pack tu, nampak bentuk-bentuk muscle dan sebagainya, kita kena turunkan body fat percentage. Dan cara nak turunkan body fat percentage ada dua je cara. Nombor satu adalah dengan cara berada di dalam calorie deficit, dan kedua adalah dengan cara melakukan compound exercise. Dua cara ni je, tak ada cara lain dah. Tak tahu kalau katakan ada cara lain yang kita boleh buat. Kita ambil produk kurus, kita sapu kat perut, lemak situ terbakar. Saya rasa macam kelakar sikit kat situ kan. So maksudnya benda tu dia takkan nampak jelas. Hanya lemak dekat dalam badan kita akan dapat maintain dekat situ je, tak boleh nak ke mana-mana. Sebabkan bila kita menggunakan produk kurus, normally dia akan ada diuretik. Diuretik tu dia akan push air keluar, dan air di dalam badan juga diperlukan untuk maintainkan muscle, condition muscle. Lemak dia boleh maintain by itself tanpa perlukan air, walaupun dia perlukan air juga. Bila kita macam push air keluar, air dalam lemak akan susut, tapi sel lemak masih ada. Masih lagi ada kat situ, masih lagi tak berapa nak hilang lagi. Kita boleh hilang hanya dengan kita berada di dalam kalori defisit sahaja. Saya nak baca komen kejap. Selepas amalkan meal plan, pengambilan makanan tak berubah, makan macam biasa, semua makan boleh je dimakan asal ikut sarankan. Tak timbang tapi terasa baju dah longgar, hihi, best meal plan. Alhamdulillah. Tahniah kepada Puan Fatimah Haji Masrah
yang bila dah follow meal plan nampak kesan yang sangat baik. Alhamdulillah. So itu adalah yang ketiga. Walaupun kita berdiet macam mana sekalipun, di bahagian perut macam tak susut-susut pun, siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Sekurang-kurangnya berapa minit? Berapa minit apa ya? Berapa minit senaman juga. Tak kisah pun buat ikut. Biasa saya akan ikut based on set, based on repetition. Biasanya saya akan kejar based on volume. Volume tu apa? Volume itu adalah berdasarkan berapa kali repetition kita angkat, berapa kali set kita buat, dan berapa berat pemberat tu. Kalau katakan kita gunakan body weight kita, kita punya berat badan, so berat badan kita pun akan menentukan berapa banyakkah volume yang kita akan buat. So benda itulah yang akan menjadikan kita lebih nampak kesan dia tu. So itu adalah cara yang ketiga, ataupun yang ketiga yang kita akan nampak sama ada diet yang kita amalkan tu betul ke tidak. Yang keempat, siapa dah ready nak tahu apakah yang keempat? Kalau katakan kita ni sedang berdiet, kita tak tahu sama ada diet kita ni betul ke tidak. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Yang keempat, bila mereka menggunakan produk atau menggunakan cara diet yang salah, tak kisahlah guna produk ke, guna apa ke, cara diet yang salah ke. Pertama tadi, masalah diorang adalah mereka akan rasa macam penat, tak bertenaga, tak bermaya, rasa macam nak meninggal. Nombor dua, mereka akan rasa mereka tak dapat nak makan makanan kegemaran mereka bila nak berdiet. Nombor tiga, walaupun mereka berjaya turunkan berat badan dengan mengamalkan diet yang salah ni, yang silap ni, mereka masih lagi ada masalah kebuncitan. Yang keempat, masalah yang ataupun cara yang kita nak tahu macam mana diet yang kita sedang amalkan sekarang ni adalah diet yang betul ke salah, adalah kita akan lihat juga berapa banyak baju yang kita dah berapa banyak baju yang kecil kita boleh pakai. Contohnya tadi, sebagai contoh tadi macam Puan Fatimah Zahara kan, bila kita dapat turunkan berat badan, kita kena faham badan kita akan semakin menyusut. Badan kita sedang membakar lemak secara siang dan malam. Dia akan menyebabkan inch loss berlaku dengan sangat gila ketara. Mungkin berat badan kita turun, mungkin berat badan kita tak turun. Kalau katakan badan kita semakin susut tetapi berat tak turun, besar kemungkinan kita ada masalah kesihatan tertentu. Macam mungkin kita ambil ubat-ubat tertentu ke, mungkin kita ada penyakit-penyakit tertentu ke dan sebagainya. Benda tu akan menjadikan berat badan kita maintain ke tidak. Tetapi one thing for sure, kalau katakan kita mengamalkan diet yang betul, badan kita akan semakin susut, bukan dekat bahagian lengan saja atau bahagian peha saja, dekat bahagian perut pun akan semakin susut. Malah bahagian perut akan lebih cepat nampak dulu. Bahagian perut akan lebih cepat nampak dulu disebabkan kita mengamalkan diet yang macam tu, dan dia akan nampak perut tu lebih slim sikit, lebih kempis sikit daripada biasa. Tak perlu guna produk langsung, tak perlu nak bersenam pun sebenarnya kalau katakan kita nak pakai perut yang kempis, hanya dengan mengamalkan cara diet yang betul saja. So that's why saya nak tunjuk sikit satu gambar. Boleh tak? Boleh tak saya nak tunjuk satu gambar sikit? Gambar ni kita akan faham tentang konsep yang last tu, yang keempat tu. Konsep yang keempat tu, saya nak memperkenalkan you all dengan seorang saya punya student. Nama dia adalah Captain Zack. Captain Zack dia bagi tahu kepada saya baru-baru ni, dia berjaya turunkan di bawah 100 kilo dah lepas dah mengamalkan cara diet yang kita tunjukkan. Alhamdulillah. Dulu sebelum ni macam ni perut dia. Nampak tak terkeluar sikit. Terkeluar sikit. Dia berjaya turunkan berat badan, tapi dalam peringkat awal tu, dalam sebulan tu dia tak berapa nak naik. Betul cakap coach tu, akan setuju tu dia kan. Ini adalah apa ni, Captain Zack. Dia follow cara kita. Sebelum dia follow cara kita tu perut dia macam ni. Tapi lepas dah follow cara kita, kebabum gini hilang. Flat terus perut dia. Biasanya perut akan nampak susut dulu lepas dah follow cara diet yang betul. That's why kita buat meal plan. Meal plan ni mengikut kepada pertama makanan kegemaran kita, mengikut keperluan tenaga kita. Bermaksud bila kita follow meal plan, kita akan rasa bertenaga. Kita
kita akan lebih suka makan makanan kegemaran kita sebabkan kita punya cara kita design meal plan tu mengikut makanan kegemaran you all. Nombor 3, kita akan rasa badan kita lebih susut, lebih slim daripada biasa. Baca komen je, alhamdulillah dah ambil meal plan selama 3 bulan, kesihatan semakin baik dan berat badan saya semakin maintain, alhamdulillah. So maksud saya, dalam erti kata lain, kalau katakan kita mengamalkan cara meal plan yang salah, kesan-kesan dia seperti apa saya sebutkan tadi. Bila kita mengamalkan cara meal plan yang betul, kesan-kesan dia seperti apa yang student saya ataupun bekas student saya sedang komen sekarang. Kita akan perasan, kita akan tengok diorang punya result dari sudut bergambar dan dari sudut diorang punya apa nama? Komen dekat sini kan. Terima kasih kepada komen, kepada Puan Alisha Sofia, kepada Cik Ros, kepada siapa ni? Kepada Puan Ida Osman dan juga kepada Puan Fatimah dan juga yang lain-lain yang kalau ada komen saya tak sebut nama diorang, minta maaf. Yang sebenarnya itulah yang menjadikan berat badan kita. Cara diet kita, kita boleh amalkan sampai bila-bila. So, baca komen jap. Selamat pagi Puan Angle. Meletup badan. So, maksud saya begini. Sedawa. Tak sedawa. So, maksud saya begini. Siapa kat sini yang faham maksud saya? Bila kita cuba nak turunkan berat badan, kalau kita tak ada meal plan yang betul, insya-Allah susah nak turunkan berat badan. Itu adalah benda pertama yang kita kena buat. Itulah benda pertama yang kita kena praktiskan. Kalau katakan kita cuba nak turunkan berat badan tapi kita tak ada guidance yang betul. Tak ada guidance yang betul, tak ada kaedah yang betul turunkan berat badan, insya-Allah susah sikit kita nak capai result. Waalaikumsalam Puan Kamaliah Yusof. So that's why maksud saya sekiranya kita masih lagi belum ada meal plan yang betul, cuba dapatkan daripada mana-mana dietitian, mana-mana nutritionist ataupun mana-mana fitness coach yang bertauliah dan dah bantu ramai orang. Sekiranya you all rasa apa yang, kalau katakan you all nak dapatkan meal plan daripada kita, korang boleh klik dekat pin komen tu. Korang boleh bercakap dengan tim kita, kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. InsyaAllah berat badan kita akan lebih senang turun sekiranya kita boleh create meal plan ataupun kita boleh dapat ikut meal plan dengan makanan yang kita biasa makan. Just kawal portion, lebihkan yang tu, kurangkan yang ni, maintainkan yang tu dan sebagainya. Barulah berat badan kita lebih senang nak turun. Siapa sini nak tahu apakah satu punca yang paling besar kenapa orang Malaysia, orang kita susah nak turunkan berat badan? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Saya nak share ada 2 ke 3 sebab lah. 2 ke 3 sebab kenapa kita susah sangat nak turunkan berat badan. Kenapa kita sebenarnya bila kita nak turunkan berat badan ni ada je halangan, ada je macam tak nampak kesan dan sebagainya. Contohnya macam Kak Hani Syahaya. Dulu pada bulan 2 tahun lepas, macam ni badan dia. Nampak tak gambar dia? Macam ni badan dia, lepas dah 4 bulan follow cara kita, macam ni badan dia. Perubahan yang sangat gila ketara. Orang pun pelik macam mana cara dia buat. Dia tanya pakai produk apa, dia cakap tak pakai produk. Dia kata dia hanya follow meal plan yang betul sahaja. Okey. Yang pertama, ramai orang ada masalah. Dia terlebih sangat makan karbohidrat. Maksud karbohidrat ni dia bukanlah nasi saja. Nasi betul karbohidrat, tapi ada lagi sumber karbohidrat yang lain seperti roti, air manis contohnya. Ataupun dalam erti kata lain, dia lebih banyak makan karbohidrat daripada makan benda-benda lain. So that's why badan kita akan badan kita akan ada banyak tenaga simpanan yang tak dapat nak dibakarkan on the spot. Apa yang berlaku kepada diri kita? Berlakulah kegemukan, berlakulah penyakit-penyakit yang tertentu. Contohnya macam kencing manis, macam kolesterol dan sebagainya. So that's why ramai orang ada masalah tu. Itu adalah normally yang kita akan tengok dan adjust dulu. So yang inilah yang tu. Cuma jap, amalkan meal plan, ubah sana sini asalkan tak keluar landasan, selalu ada dalam live, join weekly group, stay focus, enjoy, kurus dan sihat. Tu Kak Yung kita. So saya nak tunjuk gambar Kak Yung sekejap. Waalaikumsalam Puan Kak Zahara, apa khabar? Saya nak tunjuk gambar Kak Yung kejap, boleh tak Kak Yung? Mana gambar Kak Yung tadi? Mana gambar Kak Yung? Pakai phone ni dah tak jumpa dah. Biasa pakai iPad tunjuk. iPad pula boleh guna pakai live.
Ni gambar Kak Yung dulu sebelum dia follow cara kita, dan lepas dah follow cara kita kebabom macam ni ha. Dan yang paling best sekali, tahap kesihatan Kak Yung semakin meningkat. Kak Yung dah tak ada lagi masalah-masalah sakit-sakit kaki dan sebagainya. Dah tak adalah masalah-masalah yang lain. Sebab apa? Sebabkan bila dia amalkan cara diet yang betul. Yang kelima, kesan dia sekiranya kita mengamalkan cara diet yang betul. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak? Baca komen jap. Kawan yang ambil meal plan setuju. Meal plan coach terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Alicia Sofia. Saya nak share sikit. Saya nak share sikit kelima-lima benda yang kita boleh lihat bila kita follow, amalkan diet yang kita amalkan tu, amalkan diet yang betul ke salah. Nombor satu tadi saya ulang, okay, kepada yang mungkin yang baru join, selamat datang, selamat pagi kepada yang baru join. Nombor satu adalah mereka akan rasa, kalau katakan diet mereka salah, mereka akan rasa sangat gila, tak bermaya, rasa lemah, rasa nak meninggal. Nombor dua, mereka akan rasa apa? Mereka akan rasa macam mereka tak dapat nak makan makanan kesukaan mereka. Nombor tiga, mereka akan rasa perut mereka semakin buncit, tak nampak kesan. Nombor lima, mereka akan rasa inch loss tak berlaku dengan betul. Kalau katakan mereka follow cara diet yang betul, inch loss, badan mereka akan susut daripada mungkin triple XL kepada size M, kepada size S. Yang kelima, bila mereka follow cara diet yang betul, mereka akan perasan tahap kesihatan mereka jadi semakin baik. Kalau yang ada masalah tekanan darah, dia akan jadi semakin baik. Kalau ada kencing manis, dia akan jadi semakin baik. Kalau ada masalah gastrik, dia akan jadi semakin baik. Kalau dia ada masalah seperti sembelit, susah nak membuang air besar dan sebagainya pun akan jadi semakin baik. Kalau katakan mereka ada masalah kolesterol pun akan jadi semakin baik. Kalau mereka ada masalah seperti pening-pening kepala, seperti vertigo dan sebagainya pun akan jadi semakin baik. Benda itu macam mana boleh berlaku? Sebabkan setiap penyakit datang daripada perut kita. Bila kita pastikan benda yang masuk ke dalam perut kita adalah benda yang baik, benda yang elok, benda yang betul, memberi kualiti terhadap kita punya kesihatan, insya-Allah setiap penyakit yang kita ada akan dapat dikurangkan walaupun kurang ambil ubat. Siapa sini pernah experience situasi macam tu? Boleh tak komen saya ikut meal plan, badan jadi lebih sihat tanpa ubat? Cek komen sikit. Waalaikumsalam Puan Hajar dan Insyirah. So siapa sini faham maksud saya? Maksud saya, kalau katakan kita masih lagi ikut meal plan yang salah, kita akan rasa macam mungkin kita akan dapat tekanan darah tinggi. Mungkin kalau katakan kita mengamalkan cara diet yang berasaskan produk, mungkin kita akan jadi lebih tak sihat. So that's why penting sekali untuk share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing kita. Sekiranya you all berminat nak cuba dapatkan meal plan daripada kita, honestly, student-student kita yang komen kat bawah ni, yang saya tunjuk gambar-gambar tadi, mereka pertama sekali mereka buat adalah mereka follow meal plan betul-betul. Alhamdulillah, berat badan semakin menurun, tahap kesihatan semakin baik, inch loss semakin ketara, mereka rasa semakin happy, mereka rasa lebih bertenaga dan sebagainya. So that's why jangan buang masa memilih cara diet yang tak memberi impact yang positif kepada diri kita. Mungkin bila kita follow cara diet kawan kita nampak berjaya, tapi belum tentu lagi kita akan berjaya. Saya nak baca komen kejap. Dah start follow meal plan beberapa hari, kesan dia habis satu family kena ikut juga makan roti whole meal. Okay, dah tak pandang roti bungkus merah, mata nampak bungkus hijau or purple je gitu. Bulan lepas akak ada pergi klinik, kebetulan akak tunjukkan meal plan akak pada doktor. Doktor cakap meal plan coach memang terbaik dan perlu diteruskan. Alhamdulillah. Cik Ros, tahniah Cik Ros. So that's why kita positionkan meal plan ni sebagai satu benda yang kita kena mulakan dulu. Sebab kalau katakan kita tak ikut meal plan, cubalah cara diet macam mana sekalipun, cubalah cara macam mana yang kita rasa betul sekalipun, belum tentu lagi akan okey. Sebabkan meal plan kita memang mengikut kepada keperluan diri kita. Maksud keperluan diri kita tu lah keperluan, maksudnya tentang kita punya tenaga, tentang kita punya tahap kesihatan, tentang kita punya segala benda lah, tentang kita punya tahap kesihatan, kita punya keadaan diri kita sekarang pada waktu itu. So bila kita amalkan cara diet yang betul, automatik tahap kesihatan kita akan jadi semakin baik dulu. Itu yang pertama. Tapi kena betul-betul bagi tahu, sebabkan dalam proses meal plan kita,
benda pertama sekali kita akan buat, kita takkan bagi meal plan begitu sahaja. Kita akan buat questionnaire. Kita akan buat survey sedikit kepada mereka yang nak follow macam mana? Buat survey macam mana cara kita boleh buat meal plan ni. Cara kita buat meal plan ni adalah pertama kita akan tengok tahap kesihatan, apa yang kita suka makan, berapa berat badan, berapa ketinggian. Daripada situ saya boleh agak berapa body fat percentage, berapa muscle mass, macam itulah saya boleh agak-agak. Dan benda tu saya concludekan kepada semua sekali satu senarai pemilihan makanan, jadual makanan. Pagi makan apa, tengah hari makan apa, petang snack makan apa, malam makan apa, malam snack makan apa, tidur pukul berapa, buat apa sebelum tu dan sebagainya. Apa pula suplemen yang mungkin kita kena ambil untuk mempercepatkan progres, untuk meningkatkan tahap kesihatan. Sebab ubat-ubat yang doktor bagi, minta maaf cakap, sebenarnya walaupun ubat tu bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, tapi mungkin dia akan memberikan penyakit lain kalau katakan kita ambil secara berterusan. So that's why saya diajar oleh bapa saya untuk bila sakit tak makan ubat. Tapi saya diajar oleh mak saya sakit sikit makan ubat. Dan walaupun saya lebih rapat dengan arwah mak saya lebih incline kepada kaedah bapa saya, sebabkan bapa saya dia sihat je sampailah ke hujung nyawa dia, barulah dia nak dapat darah tinggi dan sebagainya. So that's why penting sekali untuk kita jaga kesihatan. Penting sekali untuk kita ambil berat kepada tahap kesihatan kita. Sebab badan kita adalah jasad kita ni adalah amanah yang diberikan. Kalau kita tak jaga, dan siapa lagi yang patut jaga? Setuju tak apa saya cakap? So that's why benda yang paling penting sekali dalam kita punya progres penurunan berat badan adalah kita punya tahap konsisten kita. Dan that's why dengan membuatkan meal plan mengikut kepada makanan kegemaran, insya-Allah kita akan dapat makan apa sahaja yang kita suka makan, asalkan kita follow meal plan tu betul-betul. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat? Boleh tak mungkin perlu tag, kalau nak tag siapa yang mungkin akan dapat manfaat daripada sharing kita ni. Sebab apa? Sebab kita nak spread the positivity kepada ramai orang. Ramai orang tak faham lagi cara kita. Ramai lagi masih lagi desperate nak turunkan berat badan, sampai sanggup buat apa sahaja untuk turunkan berat badan, walaupun cara itu nanti mungkin akan memberi kesan sampingan terhadap kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka dan sebagainya. Saya nak kita ada satu moral obligation untuk kita spread the positivity, spread the kindness kepada orang, yang mungkin orang lain akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang yang kita buat sekarang. Sekiranya korang rasa apa yang saya share ni satu benda yang memberi manfaat lah. Dan juga boleh juga kepada orang lain punya Facebook Live ataupun orang lain punya posting. Sekiranya posting tersebut pun memberi manfaat kepada kita semua. Saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live ni. Kita jumpa lagi insya-Allah, kalau tak 3 petang, jam 9 malam ni. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.